أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita bawakan kepada anda siaran sebagaimana biasa. Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Marilah sama-sama para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih lagi kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasai nikmat yang cukup banyak, dan alhamdulillah kita pada pagi ini sebagaimana biasa kita bawakan siaran Tanyalah Ustaz, doa untuk Malaysia. Sama-sama kita akan membaca surah Yasin. Kita gemakan bumi Malaysia ini dengan sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Dan sebagaimana biasa, bagi edisi hari ini Sabtu 19 Jun 2021 bersamaan dengan 8 Zulqa'dah 1442 Hijri, kita bersama di studio sebagaimana biasa kami bawakan bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria sebagaimana biasa Ustaz. Alhamdulillah, kita rasa bersemangat. Setiap pagi kita mulakan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, insya-Allah putih hari ini Ustaz. Alhamdulillah, Lambang kesucian Ustaz. Amin ya Allah. Amin insya-Allah. Dan kita mengajak juga kepada para penonton untuk sama-sama kita bersiap sedia, kerana sebentar saja lagi kita akan serahkan majlis kepada yang berbahagia Ustaz Zarifi untuk sama-sama memimpin kita. Kita membaca surah Yasin, dan seterusnya insya-Allah kita akan sama-sama mentadabbur surah Yasin untuk hari ini ayat yang ke-55 hingga ayat 68 insya-Allah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi 0377261603, atau paling mudah boleh saja terus ke laman rasmi Facebook kami, tinggalkan komen anda, dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz pada pagi ini juga bersiaran sebagaimana biasa menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Menerusi laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, kalau kita tengok statistik sehingga semalam, kes baharu sebanyak 6,440 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 685,204 kes. 6,861 kes sembuh baru dicatatkan, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 615,326 kes. Dan cukup menyedihkan Ustaz, 74 kes kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan sebanyak 4,276. Saudara sedang penonton, kita mesti menang dan kita masih lagi berjuang, dan mari sama-sama kita berusaha untuk membantu para petugas barisan hadapan dengan kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan kepada kita dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Baiklah Ustaz, tidak perlu kita berbicara panjang, banyak yang akan semestinya kita akan perkatakan pada hari ini, dan sebelum itu saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk sama-sama kita membaca surah Yasin. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat saya dan Ing Anas dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mari kita mulakan, kita gemakan pagi kita ini dengan kita membaca surah Yasin di dalam mushaf muka surat 440. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن
ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian itu tadi sama-sama kita hayati bacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, bermunajat dan dengan bacaan Yasin kita dengan berkat dan kemuliaan Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali wabak musibah terutamanya khusus pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika ini. Dan insya-Allah Ustaz kita akan sambung tadabbur surah Yasin ayat 55 sehingga ayat yang ke-68. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa doa untuk Malaysia. Alhamdulillah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita telah pun sama-sama kita membaca surah Yasin. Dan alhamdulillah dengan keberkatan dan kemuliaan surah Yasin dan juga Al-Quranul Karim, mudah-mudahan kita doa dan yang bagi Ustaz, mudah-mudahan jika yang ada masalah ataupun ditimpa dengan ujian musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, mengangkat kembali musibah yang diuji kepada kita. Dan bagi yang mungkin mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu melunaskan hutang kita. Bagi yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Bagi yang mempunyai hajat dan permintaan, mudah-mudahan kita doa dengan keberkatan dan kemuliaan surah Yasin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan insya-Allah dunia dan juga akhirat Ustaz. Dan sebagaimana biasa kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Haji Daud, dan untuk sama-sama kita teruskan Ustaz tadabbur surah Yasin ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-68. Dan saya kira tidak perlu kita membuang masa, terus kita sama-sama hayati tadabbur surah Yasin, dan saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz insya-Allah. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, selepas kita bersama-sama kita gemakan pagi kita ini dengan kita membaca surah Yasin, dan kita mengharapkan ya tentunya apabila kita memulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quran, ia merupakan kekuatan, memberikan kekuatan dalaman kepada kita semua. Dan kerana itu para ulama sentiasa pesan kepada kita dan Anas, jangan sesekali kita tinggalkan kekuatan Al-Quran. Baik, para penonton, surah Yasin, alhamdulillah minggu ini kita telah pun mentadabburnya sejak daripada ayat yang pertama oleh Al-Fadhil Ustaz Rozi Rejab, kemudian Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan para asatizah lain. Baik, secara ringkas kita throwback, kita undur sejenak. Baik, para penonton, surah Yasin yang sentiasa kita gemakan bacaan kita kalau di Nusantara ni hari Khamis kan, Khamis malam. Jumaat selain kita membaca surah Al-Kahf ataupun surah Al-Kahfi itu. Baik, surah Yasin ini para penonton diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar tahun ke-10 selepas kerasulan, selepas kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, kita tengok tema surah ini turun ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat diancam, diugut macam-macam oleh musyrikin Mekah pada waktu itu. Buka saja mulut dari Anas, baginda Rasulullah dan para sahabat buka saja mulut untuk membicarakan soal-soal akidah, soal tauhid, nak berdakwah, terus dibaling batu. Allahu akbar. Terus orang tak nak dengar. Jangan buka mulutlah, kami tak nak dengar dakwah kalian, kami tak terima dakwah kalian, kami tetap berpegang dengan agama nenek moyang kami. Buka mulut saja, terus kena hentam. Allahu Akbar, para penonton rahmati Allah. Kita ni tak tahulah, ya. Rasanya setakat ini kita duk berdakwah, ya, dan Yanas, dan Yanas pun sentiasa sibuk dengan program dakwahnya sekarang dalam talian. Setakat ini kita tak pernah lagi lah rasa semacam itu. Nak baru nak Assalamualaikum warahmatullahi. Ancaman tu orang baling batu tu, orang tak mau dengar. Para penonton yang dirahmati Allah, ketika mana tahun ke-10 selepas kenabian ini, kalau kita lihat undur ke belakang sikit, tahun ke-9 sekitar itulah selepas kenabian, selepas kerasulan, antara perkara yang berlaku ialah Nabi cuba meneroka dakwah baru, iaitulah di bumi Taif. Harapannya orang-orang di Taif boleh menerima dakwah Rasulullah. Nabi pergi ke setiap pintu rumah itu. Masya Allah, subhanallah, rupa-rupanya layanan yang diberikan sama juga macam penduduk Makkah. Mereka kata tak ada orang lain lagi kah yang nak jadi Rasul? Tak ada orang lain lagi kah yang nak jadi Nabi? Masya Allah, diancam, dibaling batu. Dalam riwayat menyatakan bagaimana baginda Rasulullah dengan Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah itu sekejap ke kiri, sekejap ke kanan, ke depan, ke belakang, nak melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tadilah yang dibaling batu tadi. Kemudian tahun ke-9 juga selepas kerasulan, sekitar itu bagaimana baginda Rasulullah peristiwanya itulah diangkat, ya, Isra dan Mi'raj
peristiwa itu untuk mengubati kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, secara rumusannya tuan-tuan, surah Yasin ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Taala memberikan satu keyakinan, motivasi kepada Rasulullah dan para sahabat di saat musyrikin Mekah pada waktu itu mereka berbincang secara sulit-sulit, secara sembunyi-sembunyi berbincang untuk berfikir bagaimana untuk menyekat dakwah Rasulullah. Bahasa anak muda sekarang kita sebut sailang, kan? Macam itulah kan? Sailang, lebih kurang. Maknanya nak menyekat dakwah Rasulullah dan mereka berbincang secara sulit-sulit. Para penonton, ayatnya di mana? Allah Ta'ala menyatakan ayatnya itu pada ayat nombor 76. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Kami tidak akan membiarkan kamu, maka jangan membiarkan ucapan mereka membuatkan engkau Muhammad bersedih hati. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan kepada Rasulullah, jangan sedih, jangan peduli apa yang dibuat oleh mereka itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Sesungguhnya kami Maha mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi itu latar belakang surah Yasin, surah yang memberikan motivasi kepada kita semua. Bila yang nak sebut di awal tadi, para penonton, sekarang ini kita ditimpa ujian yang pelbagai. Ya, ada yang ditimpa ujian suaminya, ya terpaksa diberhentikan kerja akibat penstrukturan semula syarikat dan seumpamanya, ya. Macam-macamlah, ada yang diuji sakit, ya, ada yang diuji dengan anak dan sebagainya. Jadi para penonton, alhamdulillah, saya kira para ulama, ya, apa mereka mengajak kita membaca surah Yasin ini bukan setakat fadilat yang kita kejar, bukan setakat pahala yang kita nak kejar, tetapi pada yang sama kita tadabbur surah Yasin ini. Surah Yasin ini memberikan motivasi. Tentunya ayat ini memberikan motivasi kepada Rasulullah dan semangat yang sama. Bila kita baca surah Yasin, kita nak membawa semangat inilah untuk terus kita bangkit dalam hidup, kita cari solusi. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran juga merupakan satu terapi jiwa, Ustaz. Betul. Insya-Allah tabarakallah. Jadi dengan keberkatan dan kemuliaan Al-Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa dan permintaan kita. Dan Ustaz, kita telah pun ada soalan yang pertama menerusi sahabat kita di laman Facebook. Insya-Allah. Baik, kita raikan. Baik, Sal Rasid Cik-Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna ashabal jannah, ayat yang ke-55. Apakah yang dimaksudkan dengan ashab syurga? Dan al-yawma fi syughlin fakihun. Dan pada hari itu duduk dalam kesibukan menikmati syurga. Bagaimanakah kesibukan yang digambarkan dalam ayat ini? Adakah nikmat syurga itu sentiasa dalam keseronokan tanpa ada memikirkan sebarang hal-hal seperti di dunia dan menikmati tanpa perlu tidur, serta tidak mempedulikan antara satu sama lain, melainkan sibuk dengan diri sendiri untuk meraih kenikmatan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Mohon Ustaz kongsikan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Oh, yang tagline belakang tu mahal tu. Biar tahu jangan keliru. Baik, para penonton, terima kasih kepada penonton setia kita, Sal Rasid Cik-Cik, alhamdulillah. Baik, para penonton, ayat nombor 55 ini, inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Maksudnya sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu ketika mereka masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka bersenang-senang, sentiasa sibuk menikmati kesenangan ataupun nikmat syurga itu. Syughlin fakihun, sibuk menikmati kenikmatan dalam syurga. Baik, para penonton rahmati Allah, kalau kita merujuk kepada sebagai contoh tafsir Al-Imam Ibn Kathir, juga dinyatakan dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka, maksud sibuk menikmati keseronokan dalam syurga ini ialah mereka sibuk menikmati keseronokan, kenikmatan sehingga mereka tak sempat nak fikir apakah nasib yang akan ditimpa oleh ahli neraka dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Mereka tak sempat nak fikir bagaimanakah nasib duka cita orang lain. Sebabnya sentiasa sibuk menikmati keseronokan, keindahan, kenikmatan
dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para penonton, kan kita sebut tadi surah Yasin memberikan suntikan motivasi kepada Rasulullah, para sahabat dalam agenda apa, dalam perkara apa? Tentulah dalam perkara dakwah. Ya. Kan kalau kita tengok dalam beberapa hari yang lalu, para asatizah kita ketika ayat-ayat awal dalam surah Yasin. Surah Yasin menceritakan tuan-tuan bagaimana Allah Taala gambarkan telah diutuskan kepada penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah tempat, Antioquia mengikut pada pandangan tafsir antaranya. Baik. Allah Taala pada kali yang pertama Allah Taala menghantar 2 orang rasul untuk berdakwah kepada penduduk kampung ataupun penduduk tempat tersebut. 2 orang rasul. Ayatnya kalau kita boleh lihat semula ayat nombor 13, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahum mursalun idh arsalna ilaihim muthnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan 2 orang rasul untuk berdakwah kepada penduduk di kawasan tersebut. Tetapi malangnya tuan-tuan, ni penduduk ini tak terima, reject, menolak 2 orang rasul ini, sehingga kan Allah Taala mengutuskan seorang lagi rasul, mencukupkan rasul ataupun nabi yang ketiga, ya, rasul yang ketiga untuk berdakwah kepada kelompok di tempat itu. Para penonton yang dirahmati Allah, cuba bayangkan satu tempat diutuskan 3 orang utusan Allah. Kalaulah utus seorang, mungkin tak kenalah dengan selera kita, dengan mungkin kita kata tak best lah cara dengan sekira, tak best lah. Ada lagi 2 orang utusan. Betul. Ya, kalau tak best yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga, ada alternatif, ada pilihannya itu. Tetapi malangnya penduduk ini mereka menolak, ya, utusan-utusan Allah yang 3 orang keseluruhannya dalam Al-Quran menyatakan kepada kita. Sehinggalah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana, ya, mereka menolak rasul-rasul ini. Mereka kata apa? Mereka kata qalu inna tatayyarna bikum. Kerana kalianlah, kerana 3 orang utusan inilah yang menyebabkan kami ini mendapat malapetaka, mendapat kecelakaan. Sampai begitu ditohmah utusan-utusan Allah Ta'ala ini. Tetapi tuan-tuan, ayat sebelum itu, dalam ini para rasul itu tetap menyatakan وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan perintah Allah. Sifat perintah Allah itu ialah al-balaghul mubin, yang jelas dan nyata. InsyaAllah. Itu semangat yang dibawa oleh para utusan Allah ini. Dan para penonton, kalau kita lihat pada ayat 20, setelah Allah Ta'ala menceritakan penduduk, ya, di kawasan itu menolak 3 orang utusan tersebut, tiba-tiba Allah datangkan cerita, datang seorang lelaki daripada pinggir kota, orang kampung lah, InsyaAllah. datang ke tempat kawasan tersebut. Dia ni orang kampung. Dalam tafsir menyatakan namanya Habib An-Najjar. Dia inilah yang datang menyeru masyarakat itu supaya mereka menerima dakwah rasul-rasul yang berkaitan. Jadi kaitannya dengan ayat yang kita bacakan tadi, yang ditanyakan oleh penyoal kita, ayat nombor 55. Para pendakwah sibuk di atas dunia, tak cukup masa, mendapat tentangan, mendapat ujian yang macam-macam. Itu di dunia, tetapi di hari akhirat sebagai balasannya mereka akan sibuk menikmati kenikmatan syurga. Ini hadiah bagi para pendakwah yang ikhlas. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah Ustaz. Dan semestinya Ustaz, bila mana Ustaz menyebutkan tentang Habibun Najjar, banyak kisah yang panjang yang perlu dihuraikan lagi sebenarnya Ustaz. Dan insya-Allah kita akan ikuti sambungan kisah tersebut. Kita nak berehat sekali lagi, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan yang Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Doa untuk Malaysia. Terima kasih kepada seluruh para penonton yang sama-sama turut mengimarahkan majlis kita, bacaan Yasin kita yang telah pun kita gemakan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali ujian, musibah, wabak penyakit khususnya pandemik COVID-19 yang sedang melanda kita dan seluruh dunia pada ketika ini dengan keberkatan dan kemuliaan surah Yasin, Al-Quran dan juga keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam insyaallah. Dan sebagaimana biasa kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, tetamu dengan kita, bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan Ustaz, kita telah pun sebut sedikit menghayati dan juga mentadabur ayat ataupun surah Yasin untuk ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-68. Sebelum kita nak teruskan, kita nak raikan Ustaz pemanggil yang telah pun bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Bagaimana ayat yang ke-55 juga Ustaz ya. Apabila ahli-ahli surga ini sibuk menikmati kesenangan. Soalan saya Ustaz ya. Apakah kita ni, biasalah Ustaz sebut dia dalam ceramah agama ke kuliah-kuliah ke, kalau nak masuk surga bukan boleh masuk seorang-seorang Ustaz, kena ahli keluarga. Jadi soalan saya, apakah kita boleh sekiranya bersenang menikmati kesenangan sedangkan ahli keluarga kita di dunia ini tak taat? Contohnya suami taat, isteri tidak, isteri taat, suami tidak, dan anak-anak pun kadang-kadang ada yang taat, ada yang tidak. Jadi ahli jiran tetangga bagaimana pula mereka boleh meminta sedangkan di dunia dulu dia tak pernah pun ajak aku pergi masjid, sedangkan dia nak masuk surga. Jadi apabila dia masuk surga, apakah boleh orang-orang yang begini nak masuk surga menikmati kesenangan surga sebagaimana ayat yang ke-55 itu tanpa ahli keluarga? Contoh Nabi Nuh pun isteri dia tak taat, Nabi Ibrahim ayah dia sendiri pun tak taat, orang yang terdekat ini tidak mentaati perintah Allah di dunia. Bolehkah mereka menikmati kesenangan surga di akhirat tanpa orang-orang yang paling rapat dengan dia ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara soalan daripada Cik Umar Abdul Majid kita, antara pemanggil setia. Saya dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid yang bertanya soalan yang sangat baik kepada kita. Baik, para penonton, surah ini ataupun ayat yang sedang kita bicarakan ini, temanya ialah kepada pendakwah. Dan kita mesti faham pendakwah ini bukanlah para asatizah semata-mata. Penceramah. Bukan sekadar penceramah, pemidato semata-mata. Tidak. Kita semua sebagai pendakwah. Saya setuju sangat apabila Tuan Haji Omar Abdul Majid mengangkat tema ini. Kita sebagai seorang ayah, ya, kita berdakwah dalam keluarga kita. Betul. Dakwah tak mesti ceramah. Kita gerak anak-anak kita untuk bangun solat subuh sekejap tadi, ya, awal pagi tadi. Itu juga merupakan dakwah. Faham susah nak kejutkan anak solat subuh ni. Saya fahamlah, ada anak-anak saya yang remaja, baru meningkat remaja, Allah, jenuh kita kan. Tahu tak? Jadi maknanya yang jadi masalah ataupun kita nak muhasabah bersama, kadang-kadang anak-anak kita tak solat subuh, kita kata tak apalah, kecil lagi. Penat sekolah, penat PDPR, banyak kerja sekolah dan sebagainya. Yang ni yang bahaya ni. Bahaya bukan apa? Kita bimbang anak kita lama-kelamaan perasaan beragama, kefahaman dan penghayatan beragama itu tidak muncul, tak pasak dalam diri dia. Jadi apa yang kita perlu para penonton rahmati Allah? Saya setuju sangat. Baik, surah ini memberikan kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala ya tidak melihat hasil, bukanlah nak melihat hasil dakwah kita itu, tidak. Itu perkara yang kedua. Tetapi yang Allah Ta'ala nak lihat ialah apakah usaha yang kita buat.
Tepat apa yang Tuan Haji Omar sebut tadi. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah sekitar 950 tahun. 950 tahun. 950 tahun. Tetapi dalam riwayat setengah-setengahnya mengatakan yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sekitar 70 orang sahaja yang ikut dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ini memberikan petunjuk kepada kita yang Allah nak lihat ialah usaha kita. Usaha kita. Soal hidayah itu tetap menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, jangan letih untuk memberikan nasihat sama ada kepada isteri, kepada suami ataupun kepada anak-anak. Kita sebagai ketua pejabat, ya, kita juga mesti menyampaikan nasihat yang sama. Kerana apa? Surah ini mengajarkan kepada kita. Dan tentunya para penonton rahmati Allah, kita sebagai seorang ayah, tentu sekali, ya, tentu sekali kita sebagai orang ayah, tentu sekali apabila contoh atas dunia ni kita makan menu yang menyelerakan, yang sedap lah kita katakan. Apa yang sedap? Nasi dagang ke? Pagi ni kan sarapan pagi. Bila kita makan, suap dalam mulut kita, kita teringat kepada isteri dan anak-anak. Betul. Kan? Anak aku makan apa sekarang ini? Kan? Para penonton, begitulah gambaran dalam Al-Quran kita sebagai seorang ayah dalam syurga nanti ketika kita sibuk menikmati, ya, menikmati keistimewaan, keseronokan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, saat ketika itu kita akan teringatkan isteri, anak-anak, ahli keluarga kita. Di manakah mereka pada waktu itu? Jadi di atas dunia inilah para penonton dirahmati Allah, sama-sama kita usaha untuk yang pertama kita perelokkan, kita jaga keluarga kita, hidupkan budaya Islam, hidupkan akhlak Islam dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Seandainya ahli keluarga kita nampak bahawa Islam itu ataupun agama itu kecil, maka menjadi peranan kita lah untuk menjadikan agama itu besar dalam rumah tangga kita. Benar. Ustaz, insya-Allah. Dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita raikan lagi pemanggil kita yang turut bersama di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stina Yusuf dari Sengkarang, ya. Ya, silakan soalan. Soalan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan, apa ni, kita ni surga tu memang dikelilingi dengan kebencian Ustaz kan. Jadi maksudnya kita nak menuju ke situ memang banyak halangan-halangan kecuali kita betul-betul berjihad Ustaz kan. Right. Tapi kalau macam seorang isteri ni, sejauh mana ke dia boleh mendakwa kalau suami tu enggan ke, macam mana ke? Adakah besok kita akan, kalau kita, isteri tu boleh masuk surga seorang ke Ustaz kalau suaminya tu enggan ke, macam mana? Baik. Itu je soalan saya Ustaz, ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supina Yusof dari Tanjung Karang bertanya mewakili kaum ibu Ustaz. Betul, tabarakallah. Orang kata apa, peranan kaum ibu juga cukup penting Ustaz. Yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mungkin jawapan tu kena hati-hati sikit Ustaz. Kita pun lelaki juga. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Ayah-ayah menonton di rumah. Jawapan mewakili kaum ibu. Masya-Allah tabarakallah. Betul, Dayana Nas. Kita sebenarnya kita nak puji kaum ibu kita. Yeah. Kaum isteri, kaum wanita. Kalau kita lihat dalam program-program yang kita turun, ya, kalau sebelum ini, ya, sebelum PKP, kita boleh dalam tazkirah ataupun kuliah duha sebagai contoh di Masjid Surah, majoritinya ialah kaum ibu lah. Alhamdulillah. Ini semangat. Baik, para penonton khususnya kaum ibu, jangan letih untuk melakukan kebaikan. Jangan letih untuk menunjukkan kebaikan. Jangan letih untuk mengajak suami, mengajak anak-anak kita untuk melakukan kebaikan. Tak apa, mungkin pada peringkat awalnya suami kita mungkin dia tak ikut lagi. Orang lelaki ni biasalah kan, kadang-kadang gitulah. Gitulah. Maknanya dia tak dengar. Dia dengar tapi mungkin dia buat amalan itu di belakang kita. Kan, sewaktu kita tidur dan sebagainya. Tapi pokok pangkalnya kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, jangan letih untuk terus menasihati suami dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Orang lelaki ni salah satu cirinya dia lebih suka untuk dinasihat secara sorang-sorang. Ya, maknanya secara empat mata. Maknanya dalam bilik, kita dengan dia, dengan suami, waktu itulah baru boleh kita sebut abang. Jangan marah, jangan tegur,
suami depan anak-anak ataupun di tempat yang terbuka. Lagilah kan, lagilah menyentak dia ni. Membuat-buat kemarahan, insya-Allah. Membuat-buat. Allah Akbar. Jadi saya percaya kaum ibu lebih faham seni untuk menasihati suami. Ya, jadi jangan letih untuk kita menunjukkan kebaikan. Saya ada bertemu ya ketika mana kita ada pertemuan dalam kuliah lah. Ya, isteri yang datang ini kaum ibu yang menyatakan soalan ni, dia kata, Ustaz, saya dah sebut banyak kali dah, Ustaz. Tapi saya apa yang saya buat, dia kata, saya terus buat amalan kebaikan dalam rumah saya. Contoh, saya bangun awal sikit, pukul 5 ke, saya baca Quran, tahajud, solat sunat, baca Quran. Suami ni bila dia bangun pagi untuk solat subuh tu, dia nampak isteri dia baca Al-Quran. Isteri tak sebut apa-apa pun. Dia tengok saja isteri baca Quran dalam rumah. Subhanallah, dia kata, Ustaz, lambat laun suami saya ni berubah, Ustaz. Allah. Jadi para penonton, khususnya kaum ibu, jangan letih. Kitalah ya, insya-Allah dengan qudwah yang kita tunjukkan itu, insya-Allah ya, suami kita lambat laun ataupun anak-anak lambat laun akan ikut kita. Kerana itu para penonton, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa innamal a'mal bi khawatimiha. Nabi kata sesungguhnya amalan kita ini akan ditentukan bagaimanakah penghujung kita. Jadi jangan frust, jangan cepat tension, jangan cepat putus harap dalam berdakwah. Mudah-mudahan akhirnya kita harap ahli keluarga kita berubah. Mungkin bukan minggu ini, minggu depan. Bukan minggu depan, bulan depan. Bukan bulan depan, tahun depan. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada pemanggil lagi, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Yang bersama kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustaz Zarifi. Ini Encik Ilyas daripada Hitam Perpinang. Ya, Encik Ilyas. Silakan soalannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, diberi perlindungan, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah, amin. Soalan saya begini. Saya ada seorang rakan. Seorang rakan yang mempunyai minat akan hiburan. Lagu-lagu lah kita kata. Jadi saya ingin berdakwah kepada beliau dan turut juga mengikuti dia dengan mendengar juga hiburan. Apa pandangan Ustaz? Saya duduk sambil mendengar hiburan tu, sambil menasihat dan juga memberilah apa-apa yang saya tahu tentang agama. Dan masyarakat pula ada setengahnya memandang serong. Saya ni bercampur dengan orang. Jadi bukan saya yang mengajak dia, saya ikut-ikut akan langkah beliau. Dan kalangan keluarga pun juga ada yang memarahi saya. Dan minta penjelasan daripada Ustaz Zarifi. Macam manakah yang patut saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan cukup menarik. Dan insya-Allah, Ustaz, bukan nak buat benda ataupun maksiat tu, tapi sekadar untuk join untuk menasihati supaya dengan harapan orang tu lebih lembut hati sikit, Ustaz. Mungkin sikit pencerahan. Saya nak ucap tahniah kepada Tuan Haji Ilyas kita yang berani untuk mengambil langkah pendekatan sedemikian untuk berdakwah. Tentu sekali para penonton, untuk kita berdakwah kepada orang ini, kita mesti rapat dengan dia. Betul. Ya, kita mesti akrab dengan dia. Barulah ia menjadi proses yang mudah untuk kita menasihati dia. Kalau dia tak pernah jumpa dengan kita, kita tak pernah jumpa dengan dia, kita pun tak pernah join dengan dia, tentu sekali agak sukar untuk kita tembus tembok dakwah itu. Contoh, ya, golongan sahabat-sahabat kita yang minat motor. Dia lebih cepat tangkap ataupun cepat masuk ni bila kawan yang dengan dia tu memang mak motor juga. Kalau bukan mak motor pun dia tahu bab motor ni kan. Jadi teruskan Haji Ilyas, yang pertama kita mengetahui batas-batas agama. Perkara yang haram sedikit pun kita tak sentuh. Ya. Jadi dalam soal yang boleh kita berinteraksi, teruskanlah berinteraksi. Kerana kalau bukan kita yang mendekati sahabat kita ini, siapa lagi? Betul. Yang nak nasihatkan supaya salat, ya, supaya zikir, salawat, muhasabah, baca Quran, kitalah. Jadi tak apa, Cik Ilyas, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, insya-Allah kita teruskan usaha dakwah kita. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah, satu hari sahabat kita ini
Mudah-mudahan dia terima dakwah kita dan dia jadi orang yang lebih baik daripada semalam. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebentar tadi. Dan banyak lagi Ustaz akan kita raikan dan juga tadabur ayat-ayat yang berikutnya. InsyaAllah kita nak berehat sekali lagi Ustaz. Dengan izin Ustaz dan juga para penonton, jangan ke mana-mana kerana kita akan bersama dengan seorang tetamu istimewa sebentar sekali lagi Ustaz. Siapa, dan insyaAllah kita akan berikan sedikit gambaran selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa doa untuk Malaysia. Dan masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud untuk sama-sama kita mentadabur surah Yasin ayat yang ke-55 sehingga ayat yang ke-68. Dan kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami 0377261603 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, tinggalkan soalan pada ruangan komen di poster yang telah pun kita siarkan. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bagi Ustaz, kita nak sambung lagi tadabbur surah Yasin kita. Baik. Ayat yang berikutnya saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Baik, terima kasih Dai Anas dan para penonton, terima kasih banyak ya kerana pagi ini kita terus bersama-sama kekal bergabung dalam program kita pada pagi ini. Baik, para penonton dan rahmati Allah. Kita tengok pada ayat nombor 56, 57 dan 58. Baik, ayat 55 tadi Allah Ta'ala menyatakan ahli syurga ini mereka sibuk menikmati keseronokan, keindahan, kebahagiaan dalam syurga. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ayat nombor 56 itu mereka akan dilayan oleh bidadari dan juga mereka akan bersandar seperti di atas pelamin. Maknanya mungkin ya duduknya ahli syurga ini dalam syurga nanti Dai Anas seperti seorang yang bersandar di atas pelamin. Kan kalau kita ingat waktu majlis walimatul urus kita dulu, maknanya itulah raja sehari lah kita ni kan. Maknanya duduk bersandar, maknanya bersenang lenang dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Kemudian dalam syurga itu mereka menikmati buah-buahan dan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Allahu Akbar, para penonton. Ayat manakah lagi yang boleh memberikan motivasi kepada kita untuk berdakwah dan mengajak orang untuk membuat kebaikan? Kadang-kala Dai Anas kita nampak mungkin nak buat baik ni mungkin benda yang susah. Betul. Tetapi jangan kita susah-susahkan perkara yang baik. Benda baik ni banyak. Contoh, kita senyum kepada orang. Tapi sekarang ni dah pakai pelitup muka ni, kita susah. Dapat mata lah. Tapi kita boleh cam. Orang Kedah kata boleh cam kan. Orang tu senyum ataupun tidak. Betul. Apa lagi? Kita bantu orang. Ya, sekarang ini mungkin dalam adik-beradik kita ni kan, 5 orang adik-beradik kita, 6 orang adik-beradik kita yang ada mungkin ditimpa kesusahan. Bagaimana kita nak buat baik? Ambil nombor akaun dia, masukkan mungkin RM100, RM50, ya, bagi tahu Abang Long ni yang angah mampu tolong, bolehlah beli apa-apa keperluan dapur. Sekadar itu sahaja. Apa lagi? Para penonton rahmati Allah, kita boleh buat baik kepada ibu dan bapa kita. Para penonton yang masih dikurniakan ibu dan ayah, jangan letih untuk berbakti, berkhidmat kepada ibu ayah kita.
Mungkin saat ini para penonton ada yang sedang diuji, ibu dan ayah sekarang ini terlantar sakit di ke atas katil, bedridden. Para penonton, kita yang dokong ayah kita, ya, kita cuci najis ayah kita ataupun bonda kita, cuci luka bonda ayahanda kita, ya Allah, ini merupakan pintu kebaikan yang jangan disia-siakan. Inilah yang disebutkan dakwah. Kerana itu para penonton, ada satu riwayat para penonton sekalian. Bagaimana Harithah bin Nu'man? Hadis ini daripada Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, apabila aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku mendengar suara seorang lelaki yang membaca Al-Quran di dalam syurga. Jadi Nabi dengar suara orang membaca Al-Quran dalam syurga. Nabi bertanya kepada malaikat, suara siapakah itu? Para malaikat menjawab, itulah suara Harithah bin Nu'man. Para penonton, apakah amalan istimewa yang dibuat oleh Harithah bin Nu'man sehingga Nabi dengar suara Harithah bin Nu'man baca Quran dalam syurga? Jawapannya, tuan-tuan puan-puan, Harithah bin Nu'man sangat terkenal orang yang cukup jaga ibu dia. Dia jaga ibu dia, dia khidmat kepada ibu dia, dia bantu ibu dia. Para penonton, ini jalan-jalan kebaikan yang kita boleh buat sepanjang Allah Ta'ala masih memberikan hadiah, Allah kurniakan bonda kepada kita. Jadi selagi bonda ayahanda kita masih ada, berbaktilah. Ustaz, ayah dan bonda sudah meninggal dunia, Ustaz, apa yang boleh saya buat? Yang pertama, kita sebagai anak jangan lupa sentiasa berdoa kebaikan, berdoa kesejahteraan, mohon kepada Allah supaya Allah ampunkan bonda dan almarhum ayahanda kita. Yang kedua, bantu selesaikan hutang piutang mak dan ayah kita ketika hayatnya dahulu. Bantu dia, subhanallah. Dan para penonton rahmati Allah, kita berubah jadi orang baik. Kita baik dah, berubah jadi orang lebih baik lagi. Dapat pahala kepada arwah almarhum marhumah ini. Kerana apa? Asbabnya mak dan ayah kita ni sentiasa duk pesan kepada kita, hang awang jangan duk tinggal mayang subuh nah. Hang sibuk lagu mana pun mayang isyak jangan duk tinggal tu, jangan duk tinggal. Kita teringat, recall mak kita pesan, kita pun tak tinggal solat. Dapat pahala. Baca Quran, sedekah, infak, itu untuk kita bantu arwah bonda dan ayahanda kita. Dan para penonton rahmati Allah, ayat 58 sangat penting. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Setengah-setengah tempat di masjid, di surah kita sebelum ni tu imam diulang 3 kali. 3 kali. Kan? Sebab apa diulang? Baik, kita tengok makna. Para penonton, ni cerita ayat nombor 55 sampai 58, cerita ahli syurga. Mereka bersandar, bersenang lenang di atas kerusi pelamin. Satu. Kemudian menikmati layanan bidadari. Yang ketiga, menikmati buah-buahan. Teringat apa nak makan, mai makanan itu. Tetapi nikmat ayat nombor 58. Nikmat ini mengatasi nikmat-nikmat pada ayat nombor 57 dan ayat 56. Apakah nikmat ini? Salamun qawlan mir rabbir rahim. Akan dikatakan kepada sekalian ahli syurga kata-kata penghormatan, kata-kata aluan daripada Allah kepada mereka, salamun, sebagai ucapan penghargaan daripada Tuhan yang Maha Penyayang, daripada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton rahmati Allah, kalau kita tengok dalam surah yang lain, surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat 72. Ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para penonton, ayat nombor 73 ini bermaksud, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berbondong-bondong, berbaris-baris, seperti rombongan-rombongan nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu tuan-tuan, puan-puan, para malaikat berbaris-baris juga.
para malaikat mengungkapkan kata-kata apa? Salamun alaikum, kesejahteraanlah ke atas kalian semua. Sejahteralah ke atas kalian semua. Berbahagialah kalian semua. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian, wahai ahli syurga, ke dalam syurga khalidin. Kekal selama-lamanya. Allahu Akbar para penonton. Ini merupakan hadiah yang sangat besar dan istimewa bagi orang-orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, nak masuk syurga Allah tentulah kita perlu berpenat-penat untuk melakukan amalan ketaatan di atas dunia ini. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu tadabbur yang cukup menarik yang telah pun dikongsikan oleh Lembaga Ustaz Zarifi, dan Ustaz semestinya banyak lagi yang kita nak kongsikan sehinggalah ayat yang ke-68 Ustaz. Pada hari ini kita nak sama-sama tadabbur, dan sebagaimana biasa Ustaz kita telah pun sama-sama membaca surah Yasin, dan kita berharap agar kita dapat sama-sama lazimi dan juga kita jadikan sebagai amalan kita rutin kita pada setiap hari, dan kita sama-sama terus mentadabbur. Untuk ayat yang berikutnya Ustaz, kalau boleh kita serahkan lagi pada yang bagi Ustaz untuk kita sambung sedikit lagi untuk memberikan lebih pencerahan kepada kita betapa surah Yasin ini satu surah yang juga merupakan luar biasa, menjadikan satu motivasi juga sebagaimana Ustaz sebut tadi kepada para pendakwah, dan kita semua adalah pendakwah ataupun da'i. Ustaz, dipersilakan. Baik, para penonton rahmati Allah. Al-Quran kayanya uslub ataupun kaedah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Ada tarhib, ada targhib. Ya. Ada ayat-ayat yang berkaitan dengan menyuruh, memberikan galakan, menggambarkan sesuatu yang cantik, yang indah di alam akhirat dalam syurga nanti. Tetapi jangan lupa ada satu lagi uslub yang disebut sebagai indhar. Memberikan amaran, memberikan ancaman, memberikan peringatan. Kalau hampa jadi lagu ni, hampa tunggu. Hampa tunggu kalau hampa jadi lagu ni. Baik, para penonton, bermula ayat nombor 59 sehinggalah ayat nombor 65, 66. Ayat ini tibalah masanya pula Allah Subhanahu wa taala menceritakan balasan-balasan yang akan diterima oleh orang yang tidak beriman kepada Allah dan orang yang tidak mahu ikut panduan beragama. Dari Anas, kalau kita lihat pada ayat nombor 59, Allah Taala menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada sekalian orang-orang yang tidak beriman, berpisahlah kamu daripada orang mukmin pada hari ini, wahai orang yang berdosa. Ini satu perkataan ataupun ayat yang memberikan ancaman kepada kita semua. Berhati-hatilah, di atas dunia ini kita ada pilihan. Ada sahabat-sahabat yang baik, ada sahabat-sahabat yang menarik kita melakukan maksiat, melakukan dosa dan noda. Kita ada dua pilihan. Dalam hidup kita ini sama ada dosa ataupun ada pahala. 24 jam kita diberikan masa yang sama. Bagaimanakah kita menghabiskan waktu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun? Bagaimanakah kita habiskan waktu kita? Para penonton rahmati Allah, ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, ayat nombor 60, kita kena hati-hati dengan tipu daya syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala kata, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah syaitan, agar kamu tidak mengikut syaitan. Sesungguhnya syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu memang musuh kamu yang terang lagi nyata. Para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita tengok pandangan antaranya Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim menyatakan kepada kita, secara umumnya, syaitan itu dia gunakan 6 pendekatan untuk memastikan kita melakukan dosa dan maksiat. 6 cara dia buat, 6 langkah. Baik, para penonton, yang pertama bagaimana? Yang pertama, dia akan hasut kita supaya kita ni jadi orang yang tak beriman. Satu. Yang kedua, dia akan menghasut kita melakukan perkara yang bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia hasut kita buat benda yang Nabi tak ajar. Yang Nabi tak suruh, tu kita buat. Cara yang ketiga, dia memujuk kita untuk melakukan dosa besar dan maksiat. Ini cara yang ketiga. Para penonton, memanglah dosa, maksiat, noda ni benda yang syok, benda yang seronok dan dia kena dengan selera hawa nafsu kita. Lazat, seronok, benda seronok. Jadi itulah, ya, dia tak berjaya bisik hari ni, dia bisik 10 minit pula. Kan? Tak berjaya 10 minit, esok dia try pula. Tanpa henti dan memang istiqamah lah kita kata kan. Allahu Akbar. Maknanya tanpa henti, dia tak letih. Jadi kita yang kena hati-hati dan istiqamah di atas jalan dasar agama. Yang keempat, dia tak berjaya supaya pujuk kita buat dosa besar. Dia pujuk kita supaya buat dosa kecil. Allahu Akbar. Tak apa, dia kata sikit je. First time. Baru bro. Kan? Baru, alah tak apalah, esok kita minta maaf lah pada Allah. Ini jarum-jarum halus yang dibisik-bisik oleh syaitan. Baik, itu nombor 4. Nombor 5, kalau dia tak berjaya, hasut kita buat dosa-dosa kecil, apa yang dia hasut kita? Dia hasut kita supaya buat perkara-perkara yang lara. Perkara-perkara yang tak mendatangkan apa-apa faedah. Para penonton yang terakhir sekali, kalaulah dia tak berjaya buat 5 perkara tersebut, yang keenam, dia pujuk kita buat perkara yang bukan utama berbanding untuk buat perkara yang afdal. Apa benda bukan yang utama? Duk berdebat benda-benda yang tak perlu. Berdebat, bergaduh, bercakaran, akhirnya bermusuh-musuhan kita, berpecah belah kita. Jadi ini taktik-taktik yang dibuat untuk menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara afdal. Dan inilah kerja syaitan yang kita mesti berhati-hati dengan syaitan. Jangan ikut langkah dan jangan ikut langkah ataupun jalan syaitan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa Al-Quran itu cukup indah, Ustaz. Subhanallah. Dan bukan sekadar untuk kita baca, bahkan untuk kita sama-sama jadikan sebagai perlembagaan yang perlu kita patuhi dan aplikasikan dalam kehidupan kita para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup menarik apa yang telah pun dikongsikan oleh Lembaga Ustaz. Ada lagi sambungan, Ustaz? Banyak lagi ayat-ayat yang perlu kita tadaburkan untuk hari ini sehingga ayat yang ke-68. Dan saya nak war-warkan juga, Ustaz, di kesempatan ini kepada para penonton, sebagaimana saya telah pun sebutkan sebentar tadi, kita akan bersama sebentar saya lagi dengan salah seorang tetamu istimewa yang saya kira beliau juga merupakan salah seorang penonton setia Tanya Ustaz. Walaupun pelajar non-Muslim, beliau merupakan yang saya maksudkan iaitu Eswaran anak lelaki Vasudevan, salah seorang pelajar non-Muslim yang cemerlang dalam subjek ataupun mata pelajaran tasawur Islam, berasal dari Puchong, Selangor. Dan insya-Allah semestinya banyak akan kita kongsikan dan juga raikan pendapat-pendapat peribadi beliau, bagaimana perasaan dan boleh tertarik untuk menonton rancangan-rancangan agama Islam di TV3 dan juga TV9. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya bacaan surah Yasin yang telah pun kita gemakan pada pagi ini, kita berdoa, Ustaz, mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah, bala bencana, wabak penyakit, dan mungkin bagi yang menonton kita pada hari ini, bagi mereka yang ingin mengajukan sebarang persoalan dan juga kemusykilan, boleh terus hubungi dan juga hantar menerusi laman Facebook yang telah pun kita sebutkan sebentar tadi. Dan Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, Ustaz. Baik. Dan juga kita nak beri laluan untuk berita. Dan sebelum tu, Ustaz, kita nak sapa terlebih dahulu VSPR yang telah pun bersama dengan kita di sidang video pada ketika ini. Sebelum kita nak berehat, Ustaz, kita nak tegur sedikit, mungkin nak bertanya khabar kepada sahabat kita VSPR ni yang telah pun bersama dengan kita. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, VSPR, saya kira mungkin dah bersedia dan umum mengetahui bagaimana VSPR telah menjadi salah seorang pelajar yang cemerlang dalam subjek ataupun mata pelajaran tasawur Islam. Dan insya-Allah kita akan sambung sebentar saja lagi, Ustaz, bersama dengan beliau. Saya pun sebenarnya teruja. Betul. Pada hari ini tak tahu nak tanya apa sebenarnya dan kena fikir soalan dulu, Ustaz. Betul. Dan VSPR, saya kira perlu siap sedia kerana banyak soalan-soalan yang menarik saya nak bertanya dan mungkin pendapat-pendapat yang mungkin boleh dikongsikan untuk para penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini.
Ustaz, kita nak tamat di TV3, kita akan sambung siaran di TV9. Jadi teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, doa untuk Malaysia. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada seluruh para penonton Tanyalah Ustaz. Tidak kira walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, telah pun kita mulakan, kita gemakan bumi Malaysia di awal pagi tadi sama-sama. Kita telah pun mengalunkan bacaan surah Yasin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bacaan kita dan mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan kasihan dan juga belas, dan juga Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. InsyaAllah diangkat kembali wabak musibah, khususnya pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia pada ketika ini, insya-Allah. Dan Ustaz, kita masih lagi mentadabur surah Yasin ayat yang ke-55 hingga ayat 68. Terima kasih diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Zarifi atas perkongsian yang cukup menarik, dan kita nak sambung lagi Ustaz. Ya. Dengan tadabbur ayat yang berikutnya. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Terima kasih sahabat saya Da'i Anas dan para penonton dirahmati Allah. Terima kasih kerana terus kekal bergabung dengan kami Tanyalah Ustaz. Baik, para penonton, siaran ini kita mentadabbur ayat bermula 55 sehingga ayat 68 surah Yasin. Baik, para penonton dirahmati Allah, kita sebutkan sekejap tadi ayat nombor 60, ayat nombor 59, 60 dan ayat nombor 61, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kata-kata, satu firman yang sangat jelas. Allah menjelaskan di atas dunia ini musuh utama kita ialah syaitan. Kerana itu kita selalu mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya, kita berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam itu. Dan dalam kita nak memulakan apa juga amalan seharian kita, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Harapan kita bila kita menyebut, mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, ia akan menjadi peringatan kepada kita, ia akan permohonan kita kepada Allah supaya Allah bimbing kita di atas dunia ini. Kerana itu tuan-tuan, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Zikir ataupun doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala memperelokkan urusan hidup kita. Kita sebut kepada Allah, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau ya Allah menyerahkan urusan hidup ini, hidup aku ini bulat-bulat kepada aku seorang. Aku tak mampu nak urus kehidupan aku ini ya Allah. Tentulah kita amat memerlukan bantuan, permohonan dan pedoman, tunjuk arah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu para penonton, Al-Quran makin kita kaji Da'i Anas, ia makin menyerlahkan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon izin kita pindah sekejap surah dalam juzuk yang ke-30, surah Makkiyah, surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ni tuan-tuan menceritakan hari akhirat, hari kiamat. Ayat yang pertama, idza samaa'un syaqqat. Ketika mana langit terbelah kerana begitu hebat keadaan huru-hara hari kiamat tersebut. Rupa-rupanya para penonton, para penyelidik, para ilmuwan di National University of Australia, dia cuba menghitung jumlah
bintang-bintang yang ada di angkasa raya. Dia mengatakan, kajian ini menyatakan jumlah bintang-bintang yang berada di angkasa raya jumlahnya lebih daripada 70 sextillion. Allah. First time dengar ada tak? 70 sextillion. Sextillion ni macam mana tuan-tuan? 7 di depan, 7. Belakang itu ada 22 kosong. Allah. 22 kali. Kosong. Allah. 70 sextillion. Lebih daripada itu jumlah bintang-bintang di angkasa raya. Subhanallah. Anggaran tu. Maknanya apabila kita membaca ayat Al-Quran, idza sama'un syaqqat, datang pula kajian ini, ya Allah, kita rasa kita ni kerdil, tak ada apa-apa kita ni. Allah. Walaupun mungkin kita di pejabat berjawatan, walaupun kita di rumah kita berjawatan, tetapi pada dasarnya kita ni kecil saja, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu para penonton yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita masuk ayat nombor 65, ya. Ayat 65 ni tuan-tuan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Para penonton, ayat ini bermaksud apa dia? Pada hari tersebut, iaitulah pada hari kita semua ini akan menerima buku catatan amalan kita masing-masing. Pada hari tersebut, para penonton, antaranya kalau saya rujuk dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, akan ada sekumpulan orang di hari kiamat, waktu diberikan buku laporan amalan dia di atas dunia ni, bila dia buka buku laporan tersebut, dia buka, dia sempat lagi kata kepada Allah, wahai Allah, yang dicatatkan dalam buku ini pada tarikh sekian, pada tarikh sekian, pada jam sekian, pada tempat sekian, aku tak buat benda ni ya Allah. Aku tak buat pun benda ni ya Allah. Kenapa dicatatkan? Amboi, dia nak Argue. nak putar belik lagi. Di hari kiamat saat menerima buku catatan amal pun dia nak putar belik lagi. Pada waktu itu tuan-tuan puan-puan, datang malaikat menyatakan dan memberikan pengesahan pada tarikh sekian, pada tempat sekian, pada masa sekian, inilah yang kamu buat. Allah. Para penonton, apabila orang itu, ya, dia cuba memutarbelit fakta, saat itu Allah Subhanahu wa taala nakhtimu ala afwahihim. Allah memateri, mengunci mulut dia pada waktu itu. Allah. Dan saat ketika itu tuan-tuan, siapa yang bercakap, siapa yang menjadi peguam bela, siapakah yang menjadi untuk cerita yang ini dibuat, yang ini dibuat, yang ini dibuat, siapa? Pada waktu itu Allah Taala kata, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu tuan-tuan puan-puan, tangan-tangan inilah yang akan bercakap, kaki kita inilah yang akan melaporkan di manakah tempat yang kita pergi. Saat pada waktu itu tuan-tuan rahmati Allah, panca indera anggota badan yang lain inilah yang akan berhujah dan mengesahkan apa yang kita buat di atas dunia ini. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita para penonton. Atas dunia ini, marilah kita buat kebaikan. Para penonton, saya ulang dan ulang. Kadang-kadang kita nampak nak buat kebaikan ini susah, tetapi tak susah. Betul. Antaranya para penonton, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, kita membuang halangan di atas jalan. Duri ke, paku ke, seumpamanya lah. Kita buang halangan di atas jalan yang dapat membahayakan orang lain. Allah Azza wa Jal mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut yang mengalihkan bahaya tersebut daripada jalanan, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Orang yang sekadar diangkat benda-benda yang membahayakan keselamatan awam, diletak di tepi ataupun letak dalam tong sampah, ini hadiahnya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jelas kepada kita dan sama-sama mudah-mudahan dengan tadabbur yang telah pun dikongsikan oleh bagi Ustaz memberikan satu gambaran kepada kita, menyuntik motivasi kita untuk kita lebih dan kita cuba untuk mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi Ustaz dan juga para penonton akan kita kongsikan, tetapi kita nak berehat sekali lagi dan biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa kami bawakan kepada anda doa untuk Malaysia. Terima kasih kepada seluruh para penonton yang turut sama-sama daripada awal, dari awal program sehinggalah ke penghujung rancangan ini sama-sama kita mengimarahkan ataupun kita sama-sama membacakan surah Yasin di awal pagi kita seperti tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan-amalan dan juga bacaan yang telah pun kita alunkan seperti tadi. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia tetamu undangan kita Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Dan Ustaz, terima kasih masih lagi setia bersama kita Ustaz. Alhamdulillah untuk sama-sama kita tadabbur ayat ataupun surah Yasin ayat 55 sehingga ayat 68. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini kita nak raikan sahabat pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Zarifi dan Dai Anas, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sebudai Johor ya. Ya, silakan Tuan Haji. Persoalannya Ustaz, dalam surat Yasin kita ada terbaca ayat yang berapa tadi 50 lebih. Salamun qaulan min rabbin rahim. Ya. Ayat ini pendek tapi kalau kita amalkan Ustaz sebagai doa, maknanya kalau lepas sembahyang waktu kita baca. Kita lepas sembahyang baca. Adakah elok ke ataupun boleh ke tidak Ustaz? Itu sajalah soalannya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, soalan yang cukup ringkas tetapi mungkin menjadi beberapa amalan sebahagian masyarakat di negara kita dan mungkin ada amalan-amalan ini mungkin diijazahkan oleh sebagian ulama atau tuan guru. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Tuan Haji Tukinon memanggil setia kita. Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu sebagai pengubat, syifa, pengubat, perawat. Sakit apa? Perawat sakit rohani, penyembuh sakit rohani. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu sebagai rahmat bagi sekalian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi Tuan Haji Tukinon, ya, bacalah Al-Quranul Karim, bacalah, kita jadikan amalan harian kita sama ada sebelum salat, ya, dalam salat tentunya lah, ya, dan di luar salat kita amalkanlah, ya, sebagai amalan bacaan harian kita. Mudah-mudahan, ya, Allah Ta'ala memberikan kerahmatan kepada kita dan Allah Ta'ala menyembuhkan sakit rohani kita. Jadi seperti yang kita sebut tadi, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kata-kata ini merupakan ucapan alu-aluan, ucapan penghormatan Allah Azza wa Jal bagi sekalian hamba-hambanya yang masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kini tibalah masanya Ustaz. Ya. Sebagaimana yang kita war-warkan seperti tadi. Kita tunggu-tunggu, ya. Kita tunggu-tunggu dan kini telah tiba masanya. Kita akan bersama dengan salah seorang tetamu istimewa yang telah pun bersiap sedia menerusi sidang video pada ketika ini, iaitu adik V. Eswaran. Hello, selamat pagi. Selamat pagi Dai dan selamat pagi kepada Ustaz. Ya, kami di Tanyalah Ustaz. Ustaz, mewakili Tanyalah Ustaz, seluruh produksi Tanyalah Ustaz mengucapkan jutaan tahniah kepada adik Eswaran atas kejayaan yang cukup cemerlang. Ustaz, A+ Ustaz, bukan senang tu. Ya, dalam mata pelajaran tasawur Islam menjadi calon tunggal. Walaupun bukan beragama Islam, kami mengucapkan jutaan tahniah tanpa bimbingan guru secara khusus. Ya. Beliau mampu, adik Eswaran mampu untuk skor A+. Ustaz. Dan semestinya mungkin ada sesuatu rahsia yang ingin dikongsikan atas kejayaan dalam menguasai subjek tasawuf Islam. Tapi sebelum tu Ustaz, kita difahamkan adik Eswaran mungkin, kalau saya salah minta tolong betulkan, juga salah seorang yang meminati dan menjadikan Tanyalah Ustaz dan juga program-program agama di TV3 dan juga TV9 sebagai rujukan ataupun panduan secara peribadi. Mungkin boleh dikongsikan oleh adik Eswaran. Dipersilakan. Ya, betul. Pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih sebab studi untuk menjemput saya untuk ditemu ramah hari ini. Jadi seperti Dai katakan tadi, saya satu-satunya calon yang menduduki subjek itu di sekolah dan tiada guru untuk mengajar subjek ini dari awal, iaitu sejak di tingkatan 4 sehingga tingkatan 5. Maka saya telah mengambil inisiatif sendiri dan mujurlah ada seorang guru kat sekolah yang bernama Cikgu Ashraf yang sudi menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau
walaupun beliau tak mengajarkan subjek ni. Selain itu, saya banyak bertanya dengan Ustazah Nani Suraya yang dikenali menerusi YouTube dan seorang rakan dari Perak yang bernama Ainun yang turut mengambil subjek tasawuf Islami. Terutama jika ada perkataan dalam bahasa Arab yang saya kurang memahami, dia akan menolong saya. Selain itu, saya juga banyak menonton rancangan-rancangan keagamaan seperti Tanyalah Ustaz, Jejak Rasul, Halakah dan sebagainya untuk menambah maklumat tambahan. Jadi yang akan membantu saya semasa menduduki peperiksaan. Dan mungkin sedikit respon daripada Ustaz. Saya rasa teruja sebenarnya Ustaz. Betul, Dayana. Saya memang sangat teruja dengan adik Iswaran saat pengumuman keputusan SPM tersebut. Jadi bila masuk di media, ya Allah, saya begitu tersentuh sebab adik Iswaran sebut antara rancangan yang adik Iswaran tonton, Tanyalah Ustaz, Halakah, Jejak Rasul. Jadi Ustaz nak tanya yang Halakah tadi. Mungkin ada sesuatu yang menarik minat adik Iswaran untuk tonton Halakah. Apa keistimewaan Halakah yang adik Iswaran dapat belajar? Dalam rancangan Halakah ni selalu saya menarik minat untuk menonton rancangan ni sebab rancangan ni selalu kaitkan dengan situasi semasa. Dan mereka Ustaz akan ambil ayat-ayat dari Al-Quran dan saya akan kaitkan dengan situasi sekarang. Perkara itu menarik minat saya untuk menonton rancangan tersebut. Alhamdulillah. Ya, menarik sekali. Kita merasakan sesuatu yang cukup luar biasa kerana bukan senang Ustaz kita nak dapat salah seorang penonton setia yang bukan beragama Islam, dan ini merupakan satu bukti bahawasanya program-program di TV3 maupun TV9 terutamanya program agama bukan sekadar untuk golongan-golongan veteran semata-mata, tetapi bahkan untuk segenap lapisan masyarakat peringkat umur yang boleh dijadikan sebagai rujukan. Dan adik di Iswaran, mungkin sebagai soalan yang berikutnya, mungkin sebagai panduan juga mungkin boleh dikongsikan kerana saya difahamkan adik Iswaran juga merupakan seseorang yang pernah cuba untuk berpuasa dan pernah berpuasa pada bulan suci bulan Ramadan, dan saya dimaklumkan sudah masuk tahun yang ketiga beliau berpuasa Ustaz, dan mungkin perasaan mungkin boleh dikongsikan saat berpuasa, dan mungkin faktor adakah adik Iswaran berminat untuk lebih mendalami Islam selepas ini? Ya, saya berminat untuk mendalami agama Islam pada masa akan datang dengan lebih terperinci dan lebih mendalam. Lepas tu saya berasa sangat bersyukur dengan apa yang saya ada, dan berpuasa juga ajar saya untuk kekal sabar dan jangan sesekali menjadi tamak. Lepas tu berpuasa di bulan Ramadan ni tidak hanya tentang menahan lapar dan dahaga di siang hari semata-mata, tapi orang yang berpuasa ni dapat menciptakan kebahagiaan yang tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak menjalankannya. Mungkin saya kira adik Iswaran nak mencabar diri untuk mengambil subjek ataupun mata pelajaran bahasa Arab pula lepas ni Ustaz. Dan Daina, saya tertarik apabila saya baca di akhbar, adik Iswaran kita ni bercita-cita nak jadi seorang doktor dalam pengajian pengurubatan, jadi doktor, dan disebut adik Iswaran cita-cita nak jadi pakar dalam perubatan buah pinggang. Jadi Ustaz nak tahulah cita-cita adik Iswaran ni pada masa depan. Kurang jelas tadi, maaf Ustaz. Oh, adik Iswaran bercita-cita nak jadi doktor perubatan, adik Iswaran ya? Ya betul Ustaz. Oh. Dan adik Iswaran memang minat ya subjek pengajian sains, biologi, fizik, kimia dan sebagainya ya? Betul. Alhamdulillah, Adik Anas. Ini kita kata anak muda, remaja yang kita harapkan adik inilah yang akan berbakti kepada negara kita dan tanah air kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan adik Iswaran, mungkin sebagai terakhir, terima kasih kami ucapkan mewakili produksi Tanyalah Ustaz atas kesedia untuk bersama-sama menerusi sidang video pada pagi ini. Semestinya menjadi satu suntikan semangat kepada anak-anak muda di luar sana untuk mencabar diri melakukan perkara-perkara yang boleh memberikan manfaat dan juga faedah kepada kita. Dan kami doakan adik Iswaran moga terus maju jaya di masa akan datang. Dan kalau jumpa di luar, jangan lupa tegur-tegur. Kalau nak belanja minum pun boleh, insya-Allah. Dan selepas ini Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan kepada para penonton. Terima kasih.
Adik Suaran, sehingga jumpa lagi. Masih. Selamat maju jaya adik Suaran. Masih. Baik, kirim salam dekat Cikgu Ashraf tadi. Ustaz Ashraf. Baik Ustaz, kita berbalik kepada persoalan ataupun tadabbur surah Yasin kita pada pagi ini yang saya kira telah pun sampai ke kemuncak ayatnya, iaitu ayat yang ke-67 dan juga 68. Saya ingat saya Ustaz, mungkin sebagai satu tadabbur tambahan kepada kita bahawasanya macam saya sebut tadi kepada pendakwah khususnya, betapa surah Yasin ini menjadi satu surah yang perlu sama-sama kita fahami untuk kita aplikasikan dalam kehidupan, dan sedikit mungkin tambahan daripada yang bagi Ustaz. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, subhanallah, saya teruja lagi ni dengan adik Suara ni. Ya Allah, semangatnya tinggi. Ya. Jadi kita doakan beliau jadi insan yang terbaik dan terus mendalami pengajian ilmu, dan beliaulah harapan kita untuk berbakti pada tanah air kita. Baik, para penonton dirahmati Allah, kita sambung sehingga ke akhirnya ayat 68. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita ayat nombor 66, walau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Baik, kalau kita tengok dalam tafsir, sebagai contoh tafsir Al-Imam Ibn Kathir menyatakan kepada kita, ayat ini memberikan gambaran Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita mata hati. Ya, mata hati ini Allah Ta'ala kurniakan kepada kita supaya kita dapat menilai, supaya kita dapat berfikir, supaya kita dapat membuat keputusan yang terbaik untuk membawa kehidupan kita. Dan para penonton, ayat yang sedang kita bicarakan pagi ini pada muka surat 444, ayat nombor 55 hingga 68 menceritakan dua keadaan yang berbeza. Orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan orang yang masuk dalam neraka kerana tertipu dengan tipu daya syaitan. Jadi apa resolusi? Apakah yang kita nak ambil manfaat daripada ayat ini? Yang pertama, para penonton yang dirahmati Allah, kita letakkan satu kefahaman kepada kita, dunia ini ialah tempat persinggahan kepada kita semua untuk mencari bekal untuk hari akhirat, kita nak balik dalam perkampungan abadi kita. Para penonton ingat, ini checkpoint dunia. Selepas ini kita akan berpindah kepada checkpoint yang kedua, iaitulah alam barzakh ataupun alam kubur. Saat kita berpindah alam, saat kita dikebumikan ya dalam alam barzakh, alam kubur nanti, yang menghantar kita tiga. Ya, yang pertama ibu ayah kita, ahli keluarga kita. Yang kedua, harta-harta kita juga akan menghantar kita. Dan yang ketiga, amalan yang akan bersama dengan kita. Selepas kita dikebumikan, yang akan balik bersama ahli keluarga kita yang masih hidup, dua. Keluarga kita, sanak saudara, dan juga harta kita akan pulang bersama dengan mereka. Tetapi yang akan kekal dengan kita pada waktu itu, iaitulah amalan-amalan kita. Jadi para penonton, resolusi yang kedua, tentunya kita sebagai pendakwah, kita mesti sentiasa bangkit dalam hidup kita ini untuk menyebarkan kebaikan, membawa semangat positif dalam kehidupan kita, dan tentunya kita nak dunia kita jadi baik, dan insya-Allah akhirat kita akan mendapat tentunya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu doa yang paling kerap Nabi baca dalam riwayat menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada yang bagai Ustaz Zarifi atas kesudian untuk sama-sama kita mentadabbur surah Yasin pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saya kira kita telah pun berada di penghujung rancangan Ustaz. Terima kasih kepada semua yang menonton. Esok sebagaimana waktu biasa kita akan bersama lagi dalam Tanya Ustaz, jam dan juga waktu yang sama bersama dengan panel dan juga tetamu undangan kita serta moderator. Sehingga berjumpa lagi, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwu minkum.